Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okay, tajuk PDPR kita pada pagi ini ialah cara menulis email. Okay, cara menulis email. Okay, karangan email ini ialah karangan kertas satu bahagian A. Okey, bahagian A dan bahagian B. Untuk format tahun ni, karangan kamu sangat luas ni, maksudnya tak macam dulu pendapat dan sebagainya. Okey, dia lebih kepada karangan berformat. Okey, email, surat rasmi, surat tak rasmi, dialog, berita dan sebagainya. Untuk hari ini kita akan bincang cara menulis karangan email, membalas email tidak rasmi. Okey, kita tengok di sini. Email tidak rasmi ni biasanya tulis dengan tujuan tidak formal dan bersifat peribadi. Okey, tidak formal dan bersifat peribadi. Maksud tidak formal ini ialah ia biasanya dikirimkan kepada ahli keluarga atau sahabat handai. Okey, itu maksud tidak formal. Okey, tak formal ni kita kirim email dekat kawan kita, dekat adik-beradik kita, ibu ayah kita. Okey, dan dia menceritakan hal-hal peribadi, okey, bertanya khabar dan berkongsi pandangan. Okey, itu ialah format email tidak rasmi. Okey, walaupun dia tidak rasmi, dia tidak formal, tapi bahasa untuk kamu menulis ini mestilah bahasa baku, mudah difahami, tepat dan padat. Okey, tepat dan padat. Okey, itu email tidak rasmi kepada ahli keluarga dan sahabat andai. Berbeza pula dengan email rasmi. Okey, email rasmi ni berbeza dari segi format, isi kandungan, kata-kata penghormatan, gelaran dan sebagainya. Okey, untuk hari ini kita hanya membincangkan cara menulis email tidak rasmi. Okey, cara menulis email tidak rasmi. Okey, email tidak rasmi ini ialah email seorang individu. Okey, ia bersifat peribadi dan kadang-kala ia begitu rahsia sekali. Okey, macam kalau kawan baik macam BFF sangat tu, selalunya dia akan share, okey, dia akan share masalah peribadi dia dekat kamu. Okey, sebab tu dia bersifat peribadi dan rahsia. Okey, ini ialah jenis-jenis dia. Okey, ini ialah jenis-jenis email lah. Okey, jenis-jenis email tidak rasmi. Bertanya khabar, ucap tahniah, ucap takziah, beri nasihat, jemputan dan email balasan. Okey, balasan ni maksudnya kita menjawab baliklah. Dia tanya, kita jawab balik. Okey, itu ialah nota email tidak rasmi. Okay, ini ialah penggunaan kata ganti nama. Okay, kata ganti nama ni penting. Kalau kawan-kawan kita panggil awak lah, awak saya. Kalau ayah dan ibu, panggillah ayah ibu. Abang kakak. Janganlah ayah ibu panggil awak saya pula. Jadi, penggunaan kosakata ni, kosakata ganti nama diri ni penting untuk mengelakkan kesalahan atau karangan itu terpesong. Okay, jadi penting. Kalau kata email tu daripada kawan, tak apalah, guna awak saya. Okey, ini format dia secara ringkasnya, cikgu cakap secara ringkas. Okey, format email tidak rasmi. Okey, daripada ni siapa? Okey, daripada ni siapa? Daripada ni ialah email pengirim. Okey, daripada ni ialah email pengirim. Okey, kepada tu siapa? Kepada tu ialah email penerima. Okey, kepada ni ialah email penerima. Okey, subjek tu pula. Subjek tu ikut kehendak soalan. Okey, ikut kehendak soalan ataupun perkara yang dibual ataupun dibincangkan. Bincangkan antara pengirim dan penerima tadi itulah. Kalau hobi saya lah. Dia bincangkan tu, tengok apa yang dibincangkan. Okey? Tengok apa yang dibincangkan. Itu kita letak dalam subjek. Okey. Selepas tu, lepas kamu dah lengkapkan daripada kepada subjek tu, kamu mesti nyatakan nama ataupun kata ganti diri penerima. Contoh, sahabatku Atikah. Contoh, mesti ada siapa penerima. Nama penerima lah dekat sini. Ni, penerima kepada ni tadi. Nama dia mesti dekat sini. Okey? Kepada nama dia, sahabatku Atikah. Kalau Atikah lah. Okey, kepada Atikah, sahabatku Atikah lah. Sebab daripada tu kamu ataupun kawan kamu yang kirim. Okey, lepas tu mesti ada pendahuluan, bertanya khabar, nyatakan tujuan. Okey, ini macam biasalah. Kalau kita tulis surat pun kita mestilah ada tanya khabar dulu, apa khabar. Kalau kita yang balas, kita balaslah balik, khabar baik, saya sihat saja. Ini macam biasa. Okey, macam biasa kita tulis surat tak rasmi. Okey, nyatakan tujuan, akui email yang diberikan sebelumnya telah dibaca. Okey, cakaplah balik. Okey, saya telah membaca ataupun saya telah menerima email yang kamu kirimkan kepada saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi ataupun kerana masih lagi mengingati diri saya yang jauh di mata dan tapi dekat di hati. Buatlah ayat sikit. Okey. Lepas tu baru masukkan isi. Okey, baru masukkan isi. Isi utama 1, isi utama 2, isi utama 3 ni ialah menjawab soalan. Okey, menjawab soalan atau
atau memberi pendapat dan sebagainya lah. Okay. Ini berdasarkan kepada isi kandungan email kawan kamu tadi tu lah. Kamu kena menjawab. Kalau dia tanya, kawan kamu tu email kat kamu, dia tanya pendapat nak buat apa time cuti ni, kamu jawab lah berdasarkan daripada apa yang di-emailkan kepada kamu. Okay, lepas tu dah habis perenggan isi. Okay, nampak dia kata sini, pendapat, saranan atau pandangan. Okay, lepas tu baru penutup. Okay, mengucapkan salam, dan kalau nak minta balas lah. Kalau tak nak minta balas, terima kasih sajalah. Okay, sekian, terima kasih. Saya harap awak cukup jelas dengan perkongsian yang telah saya berikan tadi. Buat ayat macam tu saja. Okay, kalau kamu nak menutup lah email tu, kalau kamu nak dibalas balik, bagilah, saya harap kamu dapat membalas email saya. Okay, macam tu. Okay, last sekali tanda tangan pengirim. Okay, perakuan diri dan tanda tangan pengirim. Okay, perakuan diri yang benar. Macam kita tulis surat tak rasmi juga. Yang benar sahabatmu, nama. Okay, sebab kita email ni kita tak boleh tanda tangan. Kalau boleh tanda tangan lah. Okay, kalau ada yang pen, laptop ke apa ke, tanda tangan. Kalau tak ada, kita hanya tulis nama. Sahabatmu, Suzana Saad. Macam tu. Okay. Ini adalah format penulisan email. Okay, jelas ya? Okay, seterusnya. Okay, nanti tolong Cikgu akan bagi kamu buat nota lah. Tulis nota dalam buku karangan kamu. Okay, seterusnya kita tengok soalan. Okay, ini soalannya. Okay, soalan ni dia bagi 2 email. Okay, inilah tugasan kamu hari ni ya. Okay, tugasan kamu hari ni buat karangan email. Balas karangan email. Okey, baca arahan. Apa-apa sebelum nak menjawab mesti kena baca arahan. Arahan ni sangat penting. Okey, baca arahan. Okey, baca kedua-dua email di bawah dengan teliti. Anda dikehendaki menjawab satu daripada email di bawah. Dia kata jawab satu saja. Okey. Jawab satu saja. Tak perlu jawab dua-dua. Okey, jawab satu saja. Okey, nampak ni. Okay, satu saja daripada menua, dan antara 150 hingga 200 patah perkataan. Itu kena highlight sikit. Okay. Maksudnya pilih. Dia ada bagi kamu 2 email. Kamu pilih lah. Nak jawab email 1 ke email 2. Okay, kena baca dulu ya. Okay, secara umum cikgu dah baca. Okay, secara umum kita tengok. Email pertama ni tadi, dia lebih kepada, karangan format. Kenapa cikgu cakap format? Sebab dalam email ni kawan kamu dia minta pendapat kamu. Okey, dia nak pergi melancong dekat Kedah. Okey, dia kata sebab kamu ni orang Kedah, mesti kamu tahu tempat-tempat menarik dekat tanah kelahiran kamu itu. Jadi yang pertama kamu kena memberi cadangan tempat-tempat menarik di Kedah. Okey. Untuk memberi cadangan tu kamu tak boleh hentam sebab dia fakta. Okey, dia fakta. Jadi kamu kena ambil tahulah apa tempat-tempat menarik dekat Kedah. Kamu kena share dengan kawan kamu. Okey, peringkat nombor 2 tu pula dia cakap dia dah lama, dia tak pernah pun melawat negeri utara tanah air ni. Sudah tentu banyak tempat menarik dekat sana, berbeza dengan tempat dia. Lepas tu dia kata apa lagi? Saya pernah dengar tentang keindahan negeri jelapang padi tu. Maksudnya negeri Kedah lah. Okey, saya juga diberitahu banyak tempat menarik yang boleh kita lawat, makanan yang sedap, masyarakat yang ramah tamah. Okey, jadi kamu dekat sini kena ceritakan tentang keistimewaan ataupun tempat-tempat menarik di negeri jelapang padi tu tadi, iaitu negeri Kedah lah. Okey. Jadi ini adalah karangan fakta. Okey, karangan nombor 2 ni pula ataupun email yang kedua ni pula, dia lebih kepada pendapat ataupun perkongsian. Okey. Jadi yang nombor 1 tu, email 1 tu kamu kena ada fakta yang kukuh lah. Kena ceritakan tempat menarik yang kamu perlu tahu. Kalau kamu tak tahu, kamu tak boleh goreng lah. Tempat menarik ni, tempat menarik ni tak boleh goreng. Okey, kamu tak boleh cakap dekat Kedah ada sungai yang menarik, tak boleh lah. Dia mesti fakta yang jelas lah. Kena sebutkan tempat-tempat menarik tu. Okey. Dan yang nombor 2 ni pula tadi dia lebih kepada pendapat. Okey, macam kita tengok yang peringkat pertama ni, dia kata saya nak ucapkan tahniah. Okey, kalau tengok perkara dia pun ucapan tahniah. Okey, ucapan tahniah. Okey, saya nak ucapkan tahniah sebab awak mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM. Sudah tentu kamu akan melanjutkan pelajaran ke universiti nanti. Okey, jadi kat sini kamu kena share lah dengan kawan. Terima kasih atas ucapan. Lepas tu kena share lah kamu nak sambung belajar dekat mana, mana, kamu kena share balik. Menjawab. Walaupun dia bukan soalan, dia ayat penyata, tapi kamu kena membalas lah balik. Kena respon apa yang kawan kamu tulis tu. Okey, peringkat nombor 2 pula, dia tanya, dia cerita pasal pada masa ni, saya dan keluarga masih tinggal di kampung kerana ayah saya sedang mengusahakan tanah peninggalan nenek. Ayah pun sudah berhenti kerja di kilang di bandar. Dia ceritakan keadaan dia. Okey, nasib dia sekarang. Jadi dia pun tak dapat lagi keputusan nak pergi masuk mana-mana pusat pengajian. Dia cerita. Jadi kamu kena respon lah.
kena balas balik. Okey, dekat sini kamu nak balas apa? Kamu kena bagi pendapat kamu, kata-kata sokongan. Okey, bagi tahu dah balik, tak apa, saya simpati dengan nasib yang menimpa keluarga awak. Okey, saya berharap awak tetap tabah, sabar menanti. Pasti ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Lepas tu dia dah cerita, dia kata dia isikan masa lapang dia dengan belajar menjahit dan masak kuih muih. Jadi kamu bagilah sikit kata-kata sokongan. Wah tahniah sebab awak dah belajar satu kemahiran yang lain selain daripada akademik. Ceritalah, bagi sikit kata-kata sokongan, membalas balik apa yang dia tulis kat situ. Okey, dan peringkat ketiga tu dia kata dia tunggu email kamu. Jadi kamu ceritalah pula pasal diri kamu dekat dia. Okey, dia kata, saya berharap kamu berjaya melanjutkan pelajaran dalam bidang kamu yang kamu cita-citakan. Okey, dapat tak dekat sini ada dua isi yang berbeza. Yang pertama tadi fakta, yang kedua tadi pendapat atau perkongsian. Jadi kamu pilihlah mana yang kamu rasa kamu senang untuk memberi huraian. Okey, ini tugasan kamu pada hari ini. Cikgu nak kamu cuba balas balik. Okey, cuba tulis email balasan ni balik. Tak kisahlah kamu nak pilih email 1 atau email 2, terpulang kepada kamu. Salah satu, kena buat pilihan. Tak perlu jawab dua-dua. Okey, cikgu nak kamu siapkan dan hantar kepada cikgu. Okey, itu saja tugasan kamu pada hari ini. Sebarang masalah, kamu boleh PM cikgu terus. Tugasan mesti hantar. Okey, sekian, terima kasih.